banyak lagi adab-adab dia. Itu Imam Bukhari nak cerita dia. Imam Bukhari juga nak cerita, oleh kerana hak asalnya ialah tentang bab wudu. Bab wudu itu pun termasuk dalam adab juga. Baca bismillah itu termasuk dalam adab, bukan termasuk dalam rukun, termasuk dalam adab. Jadi ada sesuai lah dari segini ni. Dia cerita adab ni. Dalam Islam ni ada adab dia. Air sembahyang ada adab dia, buang air ada adab dia, tidur ada adab dia, makan ada adab dia. Bahkan dalam kitab hadis ni dia ada satu bab, Kitabul Adab, cerita tentang adab, disiplin. Hak ni begini, hak ni begini, macam-macam lah. Dalam bab adab tu macam-macam ada babnya. Pula hak besarnya babul adab. Kitab Bukhari ni kitab, orang panggil kitab jami'. Kitab jami' dia mesti ada bab adab itu dalam dia. Baru orang panggil kitab jami'. Dia kena ada 8 perkara, 8 bab besar, hak utama dalam kitab. Orang panggil kitab jami'. Bukhari ni kitab jami' lah. Sebab kitab-kitab hadis ni macam-macam kan. Ada musnad, ada jami', ada sunan, macam-macam. Bukhari ni termasuk di dalam jami'. Sebab ia mengumpulkan semua. Hak ni tidaklah termasuk dalam bab adab tu. Tetapi oleh kerana ada kesesuaian dia di sini. Kesesuaian di sini Imam Bukhari mari sini. Hak bab adab sebenarnya suku. Dia ada suku. Tak apalah. Imam Bukhari buat tajuk. Apa tujuan? Selain daripada dia nak cerita adab ni, dia nak cerita juga ada khilaf tentang perkara ni. Ada khilaf tentang perkara. Selain daripada dia nak cerita ada khilaf, dia nak cerita mazhab dia, pendapat dia dalam perkara lagu mana. Dan dia faham lagu mana. Yang dia kata begitu, berpendapat begitu, dia faham lagu mana. Tu kena tengok tajuk dia. Kena tengok tajuk. Tidak boleh menghadap kiblat pada ketika membuang air besar ataupun air kecil. Setakat tu memang ada di dalam hadis kita baca bawah ni. Di bawah ni, di bawah tajuk ni dia ada hadis, iaitu Nabi SAW, hadis daripada Abi Ayyub. Dia kata Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu pergi nak buang air besar, maka janganlah dia menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Itu ada, tu dalam hadis tu ada. Tak boleh menghadap kiblat. Tetapi kecuali dekat binaan, dinding ke atau seumpamanya, tu tak ada dalam hadis. Tu cara Bukhari tu. Tu tak ada dalam hadis tu. Kalau adanya tak boleh menghadap kiblat. Tak boleh menghadap kiblat. Dan tak boleh membelakanginya. Itu dalam hadis. Tapi Imam Bukhari buat dalam tajuk dia tak boleh menghadap kiblat. Membelakangi tak ada pula. Itu cara dia. Cara orang panggil seorang muhaddis, faqih muhaddis. Lagu itulah dia tengok hadis tu tidak serupa dengan kita tengok. Dalam hadis tu ada sebut jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Dalam tajuk dia tidak boleh menghadap kiblat. Membelakangi tak ada. Hak tak ada dalam hadis kecuali dekat dinding ke apa tu. Kalau ada dinding, hak tu tak ada dalam hadis. Ada pula dalam tajuk dia. Itu benda. Apa dia buat gitu? Itu dia nak ayatnya. Ada khilaf dalam perkara ni dan dia nak ayat pendapat dia. Pendapat. Dalam perkara ni sebenarnya ada 8 mazhab. Ada 8 pendapat ulama. Boleh kau tak boleh menghadap kiblat ni pada ketika buang air. Menghadap kau membelakangi kau, ya ada 8 mazhab. Satu daripadanya ni hak masyhur, hak masyhur. Satu daripadanya iaitu boleh berlaku. Menghadap kiblat ni boleh berlaku. Membelakangi kiblat pun boleh juga. Kiblat hak sudah mansuh pun boleh. Kiblat hak tidak mansuh lagi pun boleh. Kiblat hak mansuh dah tu hak mana? Baitul Maqdis tu lah. Hak dia berebut lah ni. Baitul Maqdis. Mula orang Islam menghadap kiblat ke situ 16 bulan. 16 bulan duduk menghadap situlah. Mula-mula Nabi berpindah ke Madinah. Itu kiblat sudah mansuh.
Ni kita tidak menghadap ke tu dah. Menghadap kepada Kaabah pula. Itu kiblat baru dan untuk selama-lamanya lah. Mengikut pendapat golongan yang pertama, dia kata tak apa berlaku. Ketika buang air besar ke air kecil ke, nak menghadap kepada kiblat mana-mana, nak membelakangi kiblat, tak apa berlaku. Ini pendapat puak-puak Zahiriyah, mazhab Zahiri. Dia berpegang dengan hadis yang diriwayatkan dalam Ibnu Majah, iaitu hawwilu maq'adati nahwal qiblah. Bila Nabi tahu orang ni tak sah menghadap kiblat, pasal apa? Mereka tahu Nabi tak bui ni, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Nabi SAW pun kata, pusing tempat duduk aku tu untuk buang air tu, dia menghadap ke arah kiblat. Gitu. Mana hak ni cerita dulu. Dia buat gitu tu, sungguh tu nak suruh orang ni tidak berasa keberatan lah. Tetapi hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Mengikut apa nama ni ulama hadis ni, hadis itu dhaif. Hak lagi hadis Jabir. Hanya dalam kitab-kitab hadis disebut. Jabir kata, aku pernah tengok Nabi SAW buang air dengan dia tu menghadap kiblat setahun sebelum kewafatannya. Mana setahun sebelum kewafatannya itu makna saat akhir lah. Ada hadis hak larang, maknanya ni hak dulu. Artinya mereka ni pakai hadis hak larang tu sudah mansukh. Tetapi hadis itu juga tidak sahih. Tidak sahih. Yang dia pakai juga tu, bagi dia boleh pakai dah tu. Bagi dia hadis ni untuk hukum, nak kata haram ke, mansuh ke, gitu gini ke, paling tidak dia kena hasan. Kalau dhaif tak boleh. Ini menunjukkan dhaif ni adalah suatu penilaian, penilaian masing-masing. Orang ni kata boleh pakai dah, orang ni kata tak boleh pakai lagi. Ada hak gitu, hak dhaif. Ada juga hak dhaif ni yang sepakat semua kata dhaif, tak boleh pergi, semua kata dhaif. Ada juga orang ni kata dhaif, orang ni kata tidak dhaif. Sebab apa? Sebab dalam bab hukum ni ulama mana-mana pun serupa je. Dia kata tak boleh pakai hadis dhaif, tu yang dia pakai juga tu, sampai dia kata masuk. Bagi dia ada lah tu hadisnya. Sama ada hadis itu ke, mengikut penilaian dia tidaklah sampai ke tahap dhaif, ataupun ada hadis lain yang kita tidak tahu, itu dia. Bagi dia tahu hadis itu dan kemah bagi, sebab dia orang dulu. Macam Daud Zahiri ni orang peringkat awal. Banyak hadis-hadis yang orang lain tak ada, dia ada. Dan bagi dia sahih, tu dia boleh pakai. Sebab tu ada khilaf. Kalau kita nak kata dhaif belaka, lepas tu dia pakai juga, tak boleh kan? Tak boleh. Dia syarat dalam bab hukum ni, dia sekurang-kurangnya kena hadis hasan, baru boleh pakai untuk menentukan hukum. Kalau tidak, tak boleh. Itu hak pertama. Hak kedua, tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Padang ke, di tengah padang, tanah lapang ke, dalam bangunan ke, dinding ke ada, ataupun tabir ke ada, tak boleh berlaku. Menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, tak boleh berlaku. Itu yang kedua. Hak ni pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah. Hak tu dia pegang dengan hadis ni lah, antara hak dia pegang-pegangan dia ni, iaitu Nabi SAW larang menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Dia tidak royak di tempat dinding kau gitu gini, tak ada. Maknanya umum. Dia pakai umum. Hadis ni paling kuat kata dia. Imam Bukhari ambil hak tu juga. Tu cara Imam Bukhari. Hak orang pegang tu, hak tu juga. Dia bahas atas hak tu. Dia tidak ambil hak lain, dia ambil hak tu. Itu Imam Abu Hanifah. Dan satu pendapat daripada Imam Ahmad, hak kata tak boleh berlaku. Itu yang kedua. Yang ketiganya pendapat Imam Bukhari.